Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan guru di luar sana. Baiklah, pada hari ini cikgu akan terus membuat pengajaran sejarah tingkatan 4 KBSM merupakan sukatan lama di bawah tema 8 iaitu Tamadun Islam dan Perkembangannya. Kemunculan Tamadun Islam dan tajuknya ialah bab 4, Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Kota Mekah. Baiklah, terlebih dahulu cikgu perkenalkan dahulu diri Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid yang merupakan guru cemerlang SMK Kampung Cengal, Keterik, Kelantan. Tapi terlebih dahulu, boleh tak bersama dengan cikgu kita sebut dahulu kata kunci. Sejarah membina bangsa berjaya. Okey. Di bawah tajuk ini, cikgu akan paparkan dua subtajuk utama dalam bab 4 sejarah tingkatan 4 KBSM. Yang pertama ialah 4.1 maksud jahiliah. Jadi di sini cikgu akan jelaskan satu persatu apa itu maksud jahiliah kepada anak-anak pelajar sekalian. Dan tajuk yang kedua ialah ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Seterusnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, diharapkan anak-anak pelajar dapat menerangkan maksud jahiliah secara jelas dan terperinci. Dan yang kedua, anak-anak perlu menyenaraikan ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Dan yang ketiga, merasionalkan masyarakat Arab jahiliah berpegang teguh kepada sistem kabilah. Ini merupakan hasil pembelajaran kita yang perlu kita dapat sebelum kita berakhirnya pembelajaran hari ini. Jadi sebagaimana biasa, pelajar tak kenal maka tak cinta. Konsep dan istilah perlu diterjemahkan. Tanpa memahami konsep dan istilah, anak-anak akan kabur semasa hendak menjawab soalan. Jadi berdasar kepada tajuk ini, cikgu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, apa itu jahiliah? Ini merupakan konsep dan istilah. Biasanya, jahiliah ialah perkataan Arab iaitu jahil, tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Mengapa konsep dan istilah ini cikgu ketengahkan pada pengajaran hari ini? Tujuannya ialah bila ada dalam soalan yang berkaitan yang menyentuh perkataan jahiliah, pelajar perlu mengetahui jahiliah ni apa maksudnya. Sekiranya anak-anak pelajar dapat mengetahui maksud jahiliah, secara tak langsung pelajar boleh menjawab soalan tersebut. Biasanya soalan konsep ialah soalan pengetahuan ataupun soalan mengetahui. Biasanya soalan struktur ataupun esei berada di soalan A. Dan perkataan yang kedua, anak-anak, asabiyah. Okey. Dengan perkataan asabiyah, maksudnya ialah semangat kesukuan yang melampau. Ini semangat asabiyah. Pada hari ini, kalau kita lihat pada masa dahulu, masyarakat Arab jahiliah ni hidup berkelompok, kesukuan, berpuak-puak. Yang menyukarkan pada hari ini memang kita tak mahu semangat ini, kerana menyukarkan untuk memupuk perpaduan kaum. Dan perkataan yang ketiga, kabilah. Apa itu kabilah, anak-anak? Pernah dengar tak kabilah? Kabilah ini ialah hidup berpuak-puak, hidup berkelompok, maknanya hidup cara berkumpulan. Sanggup menuntut bela demi mempertahankan kabilahnya. Jadi di sini, konsep dan istilah cikgu terjemahkan 3 perkataan yang penting dalam tajuk ini. Kenapa? Kerana konsep dan istilah amat penting semasa kita nak menjawab soalan, sama ada soalan objektif, ataupun soalan struktur, ataupun soalan esei dalam kertas 2. Saya harap anak-anak pelajar di luar sana dapat memahami apa itu konsep dan istilah.
Dan yang subtajuk yang pertama, anak-anak cuba kita lihat 4.1 ialah maksud jahiliah. Jadi di sini cikgu akan terangkan secara terperinci apa itu maksud jahiliah. Okey, cuba kita lihat satu persatu. Maksud jahiliah. Diharapkan anak-anak di luar sana dapat mencatat dan membuat nota ringkas yang berkaitan dengan tajuk ini. Okey, yang pertama, jahiliah berasal daripada perkataan Arab sebenarnya, iaitu jahala. Bermaksud seorang yang amat jahil dan tidak mengetahui atau tiada ilmu pengetahuan. Jadi dalam konsep ini, anak-anak pelajar semua, maknanya perkataan jahiliah, maknanya maksudnya jahil, perkataan Arab dipanggil jahala. Jadi dua perkataan ini, jahala dan jahil, diharapkan anak-anak pelajar perlu mengingati maksud jahiliah. Dan yang berikutnya ialah dianggap zaman gelap. Anak-anak boleh faham tak apa maksud zaman gelap? Zaman gelap ini ialah mereka menyembah berhala dan mempercayai percayaan karut, mempercayai patung. Dan yang ketiga, kehidupan mereka ini amat kucak-kacir kerana mereka ni tiada nabi dan tiada kitab suci dan boleh dijadikan petunjuk dan panduan hidup. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kalau kita tak ada panduan hidup, memang kehidupan kita kucak-kacir, berpecah belah yang menyebabkan sukar untuk kita memupukkan perpaduan kaum. Dan yang keempat ialah akhlak. Dari segi akhlak anak-anak pelajar, masyarakat Arab jahiliah memang amat rendah dan bersifat kejam, angkuh dan degil. Jadi berdasar kepada empat maksud ini, cikgu dapat rangkumkan, dapat rumuskan kepada anak-anak bahawa anak-anak pelajar perlu mengingati apa maksud jahiliah ini kerana dalam soalan-soalan SPM yang lepas ada ditanya untuk soalan suktu, soalan objektif dan soalan esei. Diharapkan anak-anak mencatat sebaik mungkin perkataan-perkataan yang cikgu papar pada pengajaran hari ini. Okey, seterusnya kita lihat gambar sebagai satu bahan rangsangan. Bahan rangsangan ini boleh dijadikan soalan kerana kita pelajar perlu mentafsir tentang gambar ini. Tanpa kita mentafsir gambar ini, kita sukar untuk menjawab soalan nanti. Okey, gambar yang pertama, melihat kepada keadaan yang huru-hara. Yang kedua, nampak kehidupan dalam keadaan peperangan, kejam. Dan yang berikutnya ialah melihat gambar yang ketiga ialah mereka berniaga berjual beli. Sebagaimana yang kita mengetahui, berjual beli mengamalkan unsur riba, menjalani unsur penipuan dalam perniagaan, yang menyebabkan mereka ini merupakan amalan yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah. Okey, empat gambaran ini merupakan satu rangsangan kepada anak-anak pelajar di luar sana. Inilah gambaran kehidupan masyarakat Arab jahiliah pada masa itu. Okey, yang berikutnya, cikgu nak bawa pemikiran anda cuba renung sejenak berkaitan dengan topik yang kedua pada pagi ini, iaitu ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Okey, di sini cikgu akan jelaskan satu persatu, minta anak-anak buat catatan dan cuba ambilkan fakta-fakta penting kerana fakta inilah menjadi hala tuju kita dalam menjawab soalan nanti. Okey, yang berikutnya ciri-ciri yang pertama. Cuba lihat yang pertama ya. Agama dan kepercayaan. Memang agama dan kepercayaan. Kita lihat yang pertama ialah kepercayaan seperti menilik nasib, sihir, mempercayai roh, orang mati menjadi buruh. Ini merupakan ciri-ciri yang pertama. Okey, berbezalah kalau dibanding dengan kehidupan kita umat Islam pada hari ini, memang jauh berbeza. Memang bercanggah dari segi kepercayaan. Okey. Dan yang kedua, anak-anak cuba lihat. Sebagaimana yang gambarnya ialah menyembah berhala. Iaitu menyembah berhala, mereka percaya kepada patung. Okey, dan yang berikutnya ialah memuja alam seperti pokok. Jadi pokok-pokok besar menjadi pilihannya untuk memuja. Dengan kata lain dipanggil kepercayaan animisme, seperti memuja tumbuh-tumbuhan, tumbuhan alam di serata kawasan
di tanah Arab pada masa itu. Dan agama mereka pada masa itu anak-anak ialah agama Samawi, iaitu Kristian dan Yahudi. Ini merupakan antara ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah yang mereka percaya. Saya harap anak-anak daripada agama kepercayaan boleh catatkan 3 aspek pun sudah memadai. Di mana? Menyembah berhala, kepercayaan kepada nasib, kepercayaan kepada memuja alam dan agama Samawi. Jadi anak-anak diminta mencatat fakta-fakta itu kerana fakta itulah akan dijadikan jawapan dalam peperiksaan SPM 2021 nanti. InsyaAllah ya. Okey, dan yang berikutnya anak-anak pelajar. Kalau kita lihat gambar. Gambar ini merupakan pentafsiran. Jadi diharap pelajar-pelajar mentafsir. Apa itu gambar? Gambar yang saya paparkan yang pertama itu ialah merupakan patung. Asal-usul penyembahan berhala di tanah Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum kedatangan Islam, tanah Arab pada masa itu masyarakatnya menyembah berhala. Jadi kalau berhala ialah menyembahkan patung-patung yang direka khas sebagai kepercayaan mereka. Okey. Penyembahan berhala masyarakat Arab jahiliah pada masa itu. Dan yang berikutnya, anak-anak, kita pergi kepada ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah yang kedua ialah sosial. Dari segi kehidupan sosial, kalau anak-anak gambarkan bagaimana keadaan sosial mereka. Bagaimana dengan keadaan kita? Jadi keadaan sosial mereka mengamalkan perbuatan yang tidak berakhlak. Anak-anak kena ingat, pernah keluar soalan berkaitan dengan berjudi, berzina, minum arak dan suka berperang. Dia bagi fakta dan pelajar kena hurai. Mengapa mereka berzina? Mengapa mereka minum arak? Mengapa mereka suka berperang? Kita perlukan jawapan. Dan yang berikutnya ialah anak-anak, bayi perempuan menjadi mangsa. Mengapa menjadi mangsa? Ditanam hidup-hidup. Jadi, status sosial mereka memang amat rendah. Mereka hidup dalam amat kegelapan. Tiada kepercayaan yang khusus. Mereka amat degil dan suka menerima nasihat. Dan dari segi kedudukan wanita, anak-anak pelajar, memang amat rendah. Sehingga tidak boleh mewarisi harta pusaka mereka, yang menyebabkan keadaan sosial mereka kacau bilau, huru hara. Jadi dalam keadaan yang negatif, bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Dan yang berikutnya, kaum lelaki boleh berkahwin dengan siapa saja. Kalau kita lihat di sini, agak bebas. Memang bebas sungguh dari segi kaum lelaki, tapi kaum perempuan tidak diutamakan. Ini merupakan aspek sosial. Diharap anak-anak mencatat apa yang cikgu beri pada hari ini. Okey, yang berikutnya, dari segi aspek politik, ciri yang ketiga ialah sebagaimana yang cikgu beritahu konsep dan istilah tadi ialah mengamalkan sistem kabilah. Apa itu kabilah? Kabilah ini hidup mereka ialah cara berpuak-puak dan hidup berkelompok. Mereka ni ada ketua dan mereka ni sebagai ada yang menjadi pengikut. Mereka berada dalam kumpulan kecil. Dan yang berikutnya, setiap kabilah ni pelajar diketuai oleh seorang syekh yang menjadi lambang perpaduan kaum mereka. Menjadi syekh ataupun sebagai ketua lah. Kalau di kampung kita dipanggil penghulu lah. Penghulu ni orang yang dipercayai, orang yang dihormati. Tapi pada masa zaman jahiliah, dia ada satu syekh ataupun ketua kepada kabilah, ketua kepada kumpulan tersebut. Dan yang berikutnya ialah setiap kabilah mempunyai peraturan sendiri. Dia ada peraturan, dia ada undang-undang dia. Jadi dia tak terima undang-undang di luar sana. Dia dianggap, dengan kata lain, mereka ini amat mementing kepada diri sendiri, tidak mementing kepada masyarakat yang lain. Yang berikutnya, sistem kabilah memunculkan semangat asabiyah, sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, ialah semangat kesukuan yang melampau. Memang semangat kesukuan yang melampau kepada ketua kumpulan mereka, iaitu syekh. Dan akhir sekali, kerap berperang. Mereka ni amat kejam, suka berperang. Dan yang menyebabkan golongan-golongan yang lemah menjadi mangsa pada ketika itu. Ini dari aspek politik. Okey, seterusnya, cikgu nak bawa pemikiran anak-anak pelajar semua tengok gambar di sini. Gambar di sini boleh melambangkan satu kehidupan yang tidak bermoral. Kehidupan berdasar kepada sistem kabilah. Sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, hidup berpuak-puak. Kalau dilihat pada hari ini,
hidup berpuak-puak dan kesukuan memang tidak digalakkan. Bagaimana nak mewujudkan perpaduan? Perpaduan tidak akan wujud dengan hidup berpuak-puak dengan kesukuan. Jadi anak-anak, saya pertegaskan hari ini, kena ingat konsep apa itu kabilah. Apa itu kabilah? Dan yang berikutnya ialah ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah dari segi ekonomi. Yang pertama, kegiatan perniagaan sebagaimana yang cikgu beritahu tadi ialah berasaskan riba. Riba, penipuan, penindasan. Sebab itulah yang menyebabkan golongan yang lemah memang amat menderita. Golongan miskin memang terus dihimpit oleh kemiskinan. Okey, yang berikutnya, para pedagang lebih mementingkan keuntungan dan kekayaan semata-mata. Kerana sebagaimana yang cikgu beritahu tadi, mereka lebih mementingkan kumpulan dia, kumpulan kabilah dia, kumpulan puak dia. Dia tidak mementingkan kepada masyarakat yang luar. Ini yang merupakan boleh dikatakan ciri-ciri yang negatif pada masyarakat Arab Jahiliah. Di samping itu juga, bukan saja mereka kejam, mereka merampas barangan daripada khalifah menjadi pencarian. Pencarian masyarakat Arab Jahiliah pada masa itu. Merampas barangan daripada khalifah. Ini merupakan tindakan yang kejam dari segi aspek ekonomi. Diharap perkara ini tidak boleh menjadi iktibar kepada kita dan menjadi iktibar supaya perkara ini ditegah, kerana perkara-perkara ini merupakan perkara yang negatif. Dan yang akhir sekali, berlaku eksploitasi. Jadi di sini saya akan mengulaskan bahawa eksploitasi ialah menguasai golongan yang kaya terus menguasai terhadap golongan miskin. Jadi ini bermakna golongan miskin terus tertindas, golongan yang kaya terus menjadi kaya. Jadi kehidupan masyarakat dalam keadaan yang tidak sempurna, dalam keadaan yang kejam, zalim, membunuh, merompak, berzina. Jadi diharap anak-anak membuat catatan dan cuba ingat bahawa inilah merupakan fakta-fakta yang kita nak masuk dalam soalan jawapan apabila kita menghadapi peperiksaan yang akan bermula pada 22 Februari tahun 2021. Dan seterusnya ialah, kalau kita lihat perniagaan dan berniaga berdasar kepada riba. Riba, penipuan dalam perniagaan yang menyebabkan masyarakat akan pedagang-pedagang khalifah-khalifah yang menyebabkan dalam keadaan yang tertindas. Inilah situasi ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. Okey. Yang tadi merupakan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah yang sama-sama cikgu harap pelajar-pelajar boleh mencatat apa yang cikgu beritahu tadi dan cuba mengingati fakta, kerana fakta itulah yang menjadi senjata yang paling ampuh kepada kita untuk menjawab soalan peperiksaan nanti, insya-Allah. Dan terlebih dahulu juga cikgu akan paparkan beberapa contoh soalan, ya. Soalan-soalan objektif, soalan struktur, bagi pendedahan awal kepada anak-anak pelajar semua, bagaimana kita nak menjawab soalan objektif, bagaimana nak jawab soalan struktur dan soalan kebat. Okey, contoh yang pertama, cuba lihat. Contoh soalan objektif. Soalan objektif biasanya 40 soalan dalam kertas satu. Tapi di sini cikgu buat hanya 2 soalan, hanya 2 soalan saja yang berkaitan dengan tajuk yang cikgu ajar pada hari ini. Contoh soalan yang pertama. 1. Peperangan Al-Basuh berlaku selepas 40 tahun antara Bani Bakar dengan Bani Taghliq semasa zaman Jahiliah di tanah Arab. Soalannya, mengapa peperangan tersebut berlaku? Semasa menjawab soalan, saya harap anak-anak menggariskan mengapakah, sila garis sekarang, mengapakah merupakan kata tanya ataupun tugasan. Dan peperangan Al-Basuh merupakan kata kunci. Dalam siri yang pertama dahulu, cikgu sudah menyatakan bahawa apabila kita nak menjawab soalan objektif, kita kena gariskan 2 perkara yang paling kurang, iaitu kata tugas dan soalan dan kata kunci dalam soalan tersebut. Okey, jawapan A, perebutan harta rampasan perang. Adakah A betul jawapannya? Jadi di sini cikgu akan kongsi, apabila nak jawab soalan objektif, anak-anak cuba pangkah. Kalau pangkah jawapan yang salah, tulis di tepi ialah TK, tiada kaitan. Kalau soalan yang betul, anak-anak raih atau bulatkan. B, pembunuhan anggota kabilah. Adakah betul?
C. Perselisihan tentang hak perniagaan. Dan D ialah pencerobohan kawasan penempatan. Antara 4 jawapan, yang mana yang berkait dengan soalan tersebut? Jadi di sini, kita kena carikan pasangan tajuk. Pasangan tajuk ialah peperangan Al-Basuh selepas 40 tahun antara Bani Bakar dengan Bani Taglib. Dia soalan yang bertanya, mengapa? Mengapa merupakan sebab. Jadi di sini, jawapannya ialah pembunuhan antara kabilah. Tadi, cikgu dah nyatakan kepada anak-anak pelajar bahawa peperangan, pembunuhan, perzinaan, penindasan, kekejaman, semuanya sudah ada dalam paparan slide maksud jahiliah dan ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Jadi dengan ada kaitan itu, anak-anak insya-Allah boleh menjawab soalan tersebut. Okey, soalan yang kedua, antara yang berikut manakah berkaitan dengan masyarakat Arab jahiliah? Kalau anak-anak memahami apa yang cikgu paparkan tadi, saya percaya anak-anak boleh menjawab dengan yang mudah, tanpa memikir panjang. Kita tengok jawapan. Ini soalan aneka gabungan dua pelengkap. 1. Menghalalkan amalan riba. Adakah betul? Kalau tadi cikgu ada menyatakan amalan riba. Okey, 1. Betul. Right. 2. Menjalankan pemerintahan berpusat. Adakah betul? 3. Menjalinkan kerjasama antara kabilah. Adakah mereka kerjasama? 4. Mengamalkan perkahwinan bebas. Jadi di mana? Jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3 dan D ialah 3 dan 4. Okey, jawapannya ialah B 1 dan 4. Kan cikgu dah beritahu tadi, amalan riba, amalan masyarakat Arab jahiliah dan perkahwinan bebas merupakan ciri-ciri masyarakat itu. Jadi, sekiranya anak-anak dapat memahami apa yang cikgu paparkan tadi, saya percaya, cikgu percaya anak-anak menjawab dengan mudah saja memilih jawapan. Terus mengulang kaji. Okey, seterusnya. Di sini juga untuk soalan suktu. Yang pertama, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai masyarakat Arab jahiliah. Perkara ini cikgu sudah nyatakan di peringkat awal tadi. A. Apakah maksud jahiliah? 3 markah. Yang tadi yang cikgu papa, okey, ini cadangan jawapan. Jahil, 1 markah, fakta 1. B. Tidak mengetahui, tidak ada ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak mengetahui maknanya tiada pengetahuan. Jadi, sekiranya pelajar jawab 3 fakta ini dengan ayat yang lengkap. Diharapkan pada masa sekarang, pelajar diharapkan menulis jawapan yang lengkap tanpa menulis fakta saja. Sekiranya pelajar jawab fakta saja, markah anda hanya setengah markah saja. Itu merugikan anda semua. Soalan B. Soalan B, soalan memahami. Mengapakah? Bila mengapakah ialah sebab. Zaman jahiliah dianggap sebagai zaman gelap. Tadi cikgu dah beritahu berkaitan dengan zaman gelap ialah zaman mundur. Zaman yang lemah, zaman negatif. Semuanya ke arah yang lemah, negatif, mundur dan sebagainya. Okey, fakta yang pertama ialah masyarakat tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Dan fakta yang kedua ialah menyembah berhala. Sebagaimana yang cikgu papa di skrin tadi ialah gambar patung berhala. Itu merupakan kepercayaan dan amalan masyarakat Arab jahiliah. Dan yang ketiga ialah mempercayai animisme. Yang keempat, kehidupan kucak kacir. Sekiranya anak-anak ada fakta ini, sudah tentu anak-anak mendapat markah yang lebih. Jadi saya cadangkan kepada anak-anak di luar sana, menjawab fakta lebih daripada peruntukan markah. Sekiranya jawab markah 4, anak-anak perlu jawab lebih daripada itu. Tiada masalah. Jawapan yang salah tidak dipotong, jawapan yang betul akan diberi markah. Okey. Dan yang berikutnya ialah soalan C, ialah soalan kebat. Soalan kebat pada hari ini ialah kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah. Okey, keturunan agama, fakta yang pertama. Yang kedua, berlaku pelbagai jenis gejala sosial. Dan yang ketiga ialah perbuatan yang tidak bermoral. Dan yang keempat, perpaduan akan terjejas. Dan yang kelima, keadaan negara akan kucak kacir. Untuk soalan kebat, pelajar-pelajar di luar sana jawab apa saja yang berkaitan. Yang penting, logik, munasabah boleh diterima.
Dengan syarat, cikgu nak pesan, dengan syarat ayat yang lengkap pada masa ini, ayat yang lengkap pada masa ini, sekiranya fakta saja, itu kita akan dapat setengah markah saja, tanpa kita menghurai, dan sebagaimana yang kita perlu masukkan fakta, kita memulakan dengan ayat soalan. Okey. Dan yang berikutnya, dua aspek yang ditanya dalam soalan. Soalan kebat. Soalan kebat. Pada pandangan anda, adakah masalah sosial hari ini berkaitan dengan kejahilan? Dan mengapa keadaan ini masih berlaku? Soalan kebat ini ada kaitan yang cikgu paparkan tadi, iaitu tajuk maksud jahiliah dan ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Jadi jawapannya ialah analisis. Soalan kebat, cikgu nak bawa pemikiran anda cuba analisis dulu. Kebanyakan pelajar pada hari ini tidak memahami kehendak soalan. Terus menjawab. Jawapan panjang, markah paling tinggi kosong. Ini tidak bermakna. Okey, kalau kita lihat pada soalan ini, tugasannya ialah sebab dan kesan. Sebab dengan kesan. Soalan sejarah, untuk kebat, anak-anak jangan tinggal. Biasanya ada soalan kebat, sebab dengan kesan mesti ada. Dan kata kunci bagi soalan itu ialah kejahilan dan dimensi. Dimensi ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam soalan ialah masyarakat, item dia negatif, skop dia sosial. Jadi saya cadangkan kepada anak-anak di luar sana supaya menganalisis dahulu soalan tersebut sebelum mencari kata kunci jawapan. Kata kunci yang dicadangkan ialah fakta 1 ialah ya, fakta 2 tidak berpegang kepada ajaran Islam, fakta 3 pengaruh rakan sebaya, dan fakta yang keempat kurang pemantauan daripada ibu bapa, dan fakta yang kelima ialah pergaulan bebas. Ini menunjukkan kepada kita bahawa saya nak cadangkan kepada pelajar semua supaya apabila berhadapan dengan soalan kebat, kita perlu analisis terlebih dahulu dan membuat rangka terus menjawab jawapan yang lengkap. Okey, insya-Allah diharapkan cadangan cikgu tadi, diharap anak-anak cuba ambil iktibar supaya mendapat markah yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey, soalan kebat. Yang kedua, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Bagi mengelakkan keamanan negara, mengekalkan keamanan negara, bagaimana kita boleh mengelak perasaan asabiyah? Jadi, soalan kebat ini cikgu pakehkan terus berkaitan dengan soalan kebat. Apa yang kita belajar, pakeh terus untuk soalan kebat. Okey, analisis terlebih dahulu. Analisis soalan, tugasan, langkah dan cara. Kata kunci mengelak perasaan asabiyah. Dimensi, masyarakat dan negara. Item negatif, skop sosial. Jadi apabila kita memahami cara menganalisis soalan, jawapan kita tidak melencong, jawapan kita ringkas tapi dapat markah yang maksimum. Cadangan kata kunci di sebelah kanan ialah fakta yang pertama, kerjasama kaum. Fakta yang kedua, pupuk perpaduan. Fakta yang ketiga ialah tolak ansur antara kaum, peranan pemimpin dan kempen ceramah kesedaran. Ini merupakan soalan kebat. Antara contoh soalan kebat yang berkaitan dengan tajuk yang cikgu paparkan tadi, iaitu maksud jahiliah dan ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Okey, rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Kemunculan agama Islam di semenanjung tanah Arab telah mencorakkan tamadun baru bagi masyarakat Arab jahiliah di semenanjung tanah Arab, iaitu tamadun Islam. Kemunculan tamadun ini telah mengubah cara hidup masyarakat Arab jahiliah dan memberi rahmat kepada seluruh manusia dan seterusnya ke negara lain di seluruh dunia. Jadi, berdasar kepada rumusan itu, maka agama Islam telah berkembang pesat di serata dunia yang menunjukkan kepada kita bahawa masyarakat Arab jahiliah, kehidupan mereka sebelum kedatangan Islam merupakan masyarakat yang bercorakkan yang negatif. Jadi, cikgu harap apa yang cikgu papar pada hari ini menjadi panduan dan iktibar kepada kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.